Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Okey. Macam mana kita nak jawab soalan kebat? Okey, soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi, soalan topik koordinat, bahagian penyelesaian masalah dengan mudah. Nak tahu? Okey, kejap lagi cikgu akan share insya-Allah. So buat yang belum kenal cikgu, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Isyirah, cikgu daripada IPCHD. Alhamdulillah cikgu berpengalaman berjaya bantu pelajar ubah result daripada gagal kepada lulus sejak 2013 lagi. Alhamdulillah. Ya, so siapa-siapa yang dah nak dan nakkan free bimbingan step by step berkaitan dengan homework matematik, boleh je PM cikgu di 0145562679. Okey, jom cikgu nak share malam ni. Siapa yang tengah tonton cikgu live malam ni, terima kasih. Alhamdulillah, ajak ramai-ramai kawan tengok sekali lagi supaya pun nambah kefahaman. Sebab cikgu tahu minggu depan ada ujian kan, tu anggap benda ni as a part of kita buat revision sama-sama. Okey, perbetulkan mana salah faham yang ada sebelum ni. Okay, jom kita tengok soalan ni. Okey, kita baca dulu soalan ni apa dia kata. Rajah menunjukkan titik P, Q, R yang merupakan tiga titik sebuah segi empat selari. Okey, memang tiga titik lah. Okey, titik Q, P, R. Ada tiga sahaja. Tapi sedangkan kalau segi empat selari, cuba bayangkan dalam kepala. Segi empat selari bentuk dia macam mana kelas? Bentuknya adalah macam kalau kita tahu beli kuih dalam talam tu kan, dia potong serong macam ni kan. Itu adalah segi empat selari. Okey, itu adalah segi empat selari. Yang biasanya kalau kita jumpa dalam matematik bentuk dia begini. Pernah jumpa kan? Definitely. Okay, so nak bagi tahunya dalam soalan kalau nampak dalam satu kertas ni, kita pun boleh buat jadi bentuk macam ni. Dengan cara apa? Dengan cara kita sambungkan titik-titik yang soalan dah bagi. Okay, cuma hold dulu. Next, kita baca soalan. Apa dia nak? Nombor satu ni. Cari koordinat titik keempat S. Okay, kena faham dekat sini. Alamak, dalam gambar dia bagi tiga titik. And then tutup soalan yang satu Roman, dia nak apa? Titik yang keempat. Kenapa titik keempat? Kena faham konsep kenapa. Kena faham cerita ni. Ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga, ini titik keempat. Bila ada empat titik, kita sambungkan semua baru berbentuk, barulah jadi bentuk apa? Segi empat selari. Faham setakat ni? Okay, that's why soalan tanya, kat mana satu titik yang keempat? Kita yang kena cari. So untuk permulaan, macam mana kita nak cari? Of course, kita kena sambungkan dulu garisan-garisan yang ada pula. Kita sambungkan dulu mana-mana titik yang ada. Contoh QR, sambungkan je pakai pensel. Kalau keluar soalan dalam ujian atau peperiksaan atau latihan. Okay, so assume ni garis lurus yang cuba cikgu tak ada pembaris. Okay, then kita sambungkan Q dengan P pula. Nampak? Dia agak-agak menghampiri, menyamai bentuk yang ni, betul? Next. Dekat sini bila kita ada titik S, contoh cikgu ada titik S kat sini, contoh nampak kan cikgu ada plot kat sini. Jadi dah titik keempat, baru kita boleh P ke sini, R ke sini, tapi adakah dia membentuk segi empat selari? Tidak. Sangat ketara. Let's say cikgu cuba gabungkan yang ini dengan ini. Jadi segi empat selari tak? Tidak. Dia tak nampak selari. So apa kita kena buat adalah, awak kena kenal pasti ciri-ciri segi empat selari apa dia? Ciri-ciri segi empat selari adalah panjang sini mesti sama dengan panjang dekat sini. Paling kedal. Sebab dia adalah garisan yang lurus. Lurus ya. Okey, kalau yang serong ni susah sikit kita nak kira. Ambil tahu yang bahagian ni yang cikgu tebalkan ni, ini adalah garisan selari dan dia adalah sama panjang. So awak kena faham konsep tu. So bila dibagi soalan macam dalam topik koordinat, awak pun kena familiar dengan benda lah tu. Awak dapat bayangan yang okey, QR ni adalah garisan lurus. Aku tahu kalau garisan QR ke atas mesti sama dengan garisan bawah. Faham maksud cikgu? Okay, good job. Kalau faham, jom. Kita tahu yang kalau garisan atas sama dengan bawah, kita kena tahu berapa selang kotak tu, betul? Okey, jom kita tengok berapa selang dia. Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 selang dia. Ada 6 jarak antara Q dengan R. Sama juga dengan P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kena pastikan jaraknya sama macam dekat atas. And then baru kita boleh plotkan titik S. Inilah titik S.
Kita nak buktikan adakah benar ini adalah gambar segi empat selari. Try kita plotting kan, bukan plotting, kita sambungkan garisan dia. Sekejap saya ingat. PS. Kan jadi segi empat selari, sama tak dengan gambar ni? Sama. So jadinya, adakah kita menjawab soalan satu? Menjawab. Apakah jawapan yang sepatutnya kita kena buat? Adakah dengan hanya melukis gambar? Tidak. Kita kena nyatakan apakah jawapan dia, kelas. Macam ni kita nak cara jawab soalan ni. Cari koordinat titik S. So jadi koordinat tu mesti jawapan dalam bentuk yang macam ni. Apa X, apa Y. So dekat S ni apa koordinat dia? 3 dengan negatif 5. Ingat, dia kita susun X and then baru Y. Jadi jawapan negatif 5. Inilah jawapan dia. Dapat? Okay, good job. So now, kita continue untuk soalan 2 pula. Soalan 2 nak apa, kelas? Sudah. Dia hitung luas segi empat selari. Dia nakkan luas. So, please stand by. Mana-mana topik pun kadang-kadang dia akan masukkan unsur luas, unsur perimeter, isi padu semua. So, pastikan formula luas dah ada dalam kepala. Formula perimeter dah ada dalam kepala. Formula isi padu familiar dalam kepala. Macam mana kita nak pergi familiar? Of course, kena banyak buat latihan. Itu ubat dia. Selain berdoa, selain minta berkat dengan mak ayah. Okay? Alright, jom. So, jadi ni dekat sini, apakah formula luas segi empat selari? Rupa dah ada. Rupa dah ada. Tapi yang tak adanya apa? Formula. Apakah formula luas segi empat selari? Apa dia? Okay. Kalau luas segi empat selari, formula dia adalah dia tak sama tau dengan segi empat yang biasa. Biasa kita jumpa macam ni kan? Contoh, segi empat sama, segi empat tepat. Apa dia punya formula dia? Panjang kali lebar. Ini pun sama. Panjang kali lebar kan? Tapi kalau kita dapat soalan segi empat selari, formula dia tidak sama. Formula dia kata apa? Apakah formula dia? Formulanya adalah begini. Okay. Lebar ini, nampak cikgu gariskan ni. Lebar di sini, nampak eh? Kali dengan tinggi dia. Berapakah ketinggian dari titik S sampai ke paling atas garisan merah ni? Faham setakat ni? Kalau faham, alhamdulillah. So jadinya kita kena ambil yang ini, bahagian ni, contoh cikgu plotting ada A, yang ini adalah B. Meaning formula adalah A, B ataupun A kali B. Faham setakat ni? So sekarang ni kita kena cari apakah nilai A, apakah nilai B. Apakah nilai A dan apakah nilai B. Okey. So, untuk mengelakkan awak keliru, cikgu kena padam benda yang tak penting. Supaya awak faham. Kejap. Membantu sedikit sebanyak untuk kita faham dengan cara kita buat beginilah. Okey. So, macam mana kita nak cari A tu, kelas? Macam mana kita nak cari A tu? Of course, perkara pertama, dia ibarat macam kita nak jawab soalan jarak. Kalau soalan tanya berapakah jarak antara P ke S? Secara kasar, memang kita akan kata, cikgu, jaraknya adalah 6. Jarak P ke S adalah 6. Betul. Tapi salah. Faham tak maksud cikgu? Jarak daripada titik P ke S memang 6. Cuba kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang 6. Memang 6 selang dia. Tapi jawapannya adalah salah. Kenapa? Sebab cuba awak perhatikan jarak di antara selang 4CX ni. Negatif 3, lepas tu negatif 0, lepas tu negatif 9. Agak-agak berapa selang dia? Ditambah berapa? Tambah 3. Faham maksud cikgu? So jadi ni dekat sini, apa yang awak kena buat adalah memanglah 6. Memanglah 6. Tapi kita kena kali dengan 3A. A sama dengan 6 kali 3. And that awak dapat berapa? 18. So jawapan A dekat sini adalah 18. Kali B. B tak tahu kan? Okay, sekarang kita kira B pula. Sama juga konsep dia macam yang A tadi. Apa kita kena buat? Kita kena kira selang dia. Okay, 1. Ketinggian dia. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, B pun ada 6 juga. Tapi adakah jaraknya daripada atas yang sampai ke titik S 6? Tidak. Sebab dia punya selang ni bukan 1, 2, 3 yang macam Pak C kita biasa jumpa tu. Kita biasa jumpa apa? Kan 1, 2, 3. Tu biasalah. Memang jawapannya 6 kalau betul jaraknya 6. Tapi kali ni kita kena tengok berapa dia punya selang kat setiap kotak tu. Ni cikgu dah habis pakai bahasa mudah dia supaya awak faham. Dengar betul-betul. Soal ni sangat mudah. Of course awak kena faham konsep.
Okay. So sampai dekat sini awak kena perhatikan berapa agaknya selang dekat sini. Part tu yang awak penting. Part ni yang sangat penting. Ramai student careless, bukan careless, dia tersalah faham bahawa sebenarnya ikut selang itulah jarak dia. Main kira itu je, itulah jawapan. Tidak. Awak kena perhatikan dekat setiap garis nombor ni kan ada selang kecil-kecil kan. Perhatikan nombor tu dekat situ berapa nilainya. Okay. So now kita tengok yang B. Kita tahu dia punya ni selang dia lah 6, tapi selang setiap kotak ni berapa tu maksud cikgu. 2 kotak ni 5, 2 kotak ni tambah 5, dapat 10. Tapi soalan cikgu pada awak, berapakah nilai kotak yang pertama ni dengan kotak yang kat sini? 5 bahagilah 2 kotak, awak akan dapat 2.5. Dekat sini tambah 2.5 awak akan dapat 7.5. 7.5 tambah 2.5 awak akan dapat 10. So ni dekat sini 6 kena kali dengan setiap kotak yang jaraknya lah 2.5. Faham setakat ni? So end up tekan kalkulator. Sampai tengok cikgu live sekarang ni, tekan sekali nombor tu. Awak akan dapat 15. So dekat sini B kita dah jawapan dia adalah 15. So berapakah jumlah luas segi empat senari? Tekan sahaja kalkulator, end up awak akan dapat 270. Soalan cikgu pada awak, apakah unit ukuran untuk luas segi empat selari dalam topik koordinat ni? Sentimeter ke? Kilometer ke? Kilogram ke? Pandai. Cikgu ada dengar ada yang jawab unit kuasa 2. Definitely. Inilah jawapan di kelas. Okay? So macam ni lah kita nak jawab soalan ni. Ini soalan berterasan kebat, kemahiran berfikir arás tinggi. Memang kadang-kadang soalan tu tak bagi direct to the point, tapi harus untuk awak ingat permainan soalan yang dia boleh tanya pada kita. Kalau awak faham, awak dengar live cikgu daripada awal sampai sekarang ni, awak akan realise, oh rupanya memang kalau kita jumpa soalan macam ni, kita kena mahir apa? Mahir memplotkan titik. Mahir memplotkan titik, kalau titik S, apa dia punya nilai dia? Okay, apa dia punya nilai? Apa S? Okay. Mahir plot titik satu. Yang kedua, mahir apa? Mahir dengan formula-formula yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni betul-betul pihak lain. Okay, daripada tahun 1, yang sekolah rendah juga. Basic. Okay, so itu je cikgu nak share malam ni. Hopefully apa yang cikgu kongsikan malam ni sangat membantu sedikit sebanyak menambah kefahaman pelajar-pelajar yang melihat cikgu live ni berkaitan dengan topik koordinat. Okay, so siapa yang ujian minggu depan, good luck. Cikgu doakan Allah memudahkan, berikan kefahaman jelas dan beri kerjaan yang sebenar-benar kerjaan untuk awak semua. So jangan lupa klik like, share, FB pula live cikgu ni perkongsian ilmu pada kawan-kawan supaya diorang pun dapat manfaat yang sama. Mana tahu bila awak share, ramai kawan yang dapat tahu dan awak pun dapat pahala dan Allah bagi hadiah melalui apa? Melalui kefahaman jelas kepada awak dan kemudahan untuk awak dapat jawab soalan-soalan peperiksaan dengan mudah. Nampak kat situ? The more you give, the more you will get. Okey dah, itu je cikgu nak share. InsyaAllah malam nanti, esok malam insyaAllah cikgu akan share lagi satu soalan. Okay, of course dalam topik koordinat matematik tingkatan 2, soalan berkaitan dengan penyelesaian masalah. Macam mana kita nak jawab soalan ini dengan mudah? Of course kita kena faham konsep. So jumpa esok malam insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Insyirah, Cikgu Matematik anda.